Seterusnya para penonton, kami bawakan seperti mana yang dijanjikan kepada anda, iaitu berkenaan dengan inovasi modul pengajaran anak-anak keciciran. Dan antara perinciannya di sini iaitu sedikit perkongsian. Dr. Nur Syahidah telah pun membangunkan sebuah modul pengajaran 3M+1, iaitu membaca, menulis, mengira dan juga mengaji, yang mana inovatif bagi kegunaan anak-anak keciciran, iaitu anak-anak yang tidak mempunyai dokumen kelahiran sah, dan antara lain juga disebabkan status kerajaan ibu bapa ataupun datuk mereka dan sebagainya. Jadi ini dia antara fokus utama juga kita berkenaan dengan khususnya pelajaran kepada anak-anak. Dan bersama dengan kita di studio, saya kenalkan iaitu Dr. Nur Syahidah Pak, merupakan pensyarah kanan di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Ihsan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, okey. Dan juga ditemani oleh iaitu Muhammad Azamuddin Muhammad Ali, merupakan mahasiswa Jabatan Dakwah dan Pembangunan Ihsan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, kita mulakan dengan doktor dulu. Jadi doktor, mungkin doktor boleh berikan sedikit latar belakang berkenaan dengan masalah keciciran dalam kalangan kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen yang sah, khususnya berkenaan dengan sedikit sinopsis yang telah pun kami kongsikan ataupun saya kongsikan tadi kan. Jadi sedikit perkenalan berkenaan dengan topik ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Okey, berkenaan dengan masalah keciciran. Ya. Keciciran sebenarnya kita tahu mereka yang tidak dapat mengikuti pembelajaran formal ataupun masih dalam pembelajaran formal tetapi tertinggal, ya, betul. Disebabkan pelbagai isu dan faktor lah yang menyebabkan mereka itu keciciran, seperti sosioekonomi, keluarga dan pelbagai lagi lah sebenarnya. Itu secara ringkas. Ya, secara ringkas ya kan. Okey, dan antara yang lain iaitu modul yang diperkenalkan 3M+1, iaitu membaca, menulis, mengira dan juga mengaji ya. Itu antara yang telah pun doktor kembangkan dan menggabungkan elemen-elemen tersebut. Dan apa lagi antara yang membuatkan modul ini berbeza dan juga lebih inovatif, modul ini? Ya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, sebenarnya ini modul pengajaran yang dilaksanakan di luar pembelajaran formal untuk membantu mereka yang mungkin keciciran di sekolah ataupun tidak dapat bersekolah, dan jadi kita menyediakan jalan alternatif untuk mereka. So 3M, membaca, mengira, menulis. Kita tambah satu lagi M, iaitu mengaji. 3M itu, tambahan itu pun dah satu inovasi sebenarnya, yang mana asas kepada apa modul yang kita bawakan ini ialah kita bangunkan diri anak-anak keciciran ini dari dalam, termasuk padanya ialah pembangunan dari aspek spiritual. Sebab itu ada mengaji. Bila bukan mengaji ini bukan maksudnya membaca Al-Quran sahaja, tetapi kita juga mengajar mereka untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat, memahami maklumat akhir kehidupan, mencintai Tuhan, ajar sembahyang, ajar baca dengan betul Al-Fatihah yang wajib di dalam solat. Itu adalah perkara asas. Itu untuk yang Muslim, kita ajar perkara itu perlu dibangunkan terlebih dahulu supaya untuk membina motivasi diri mereka. Itu untuk yang Muslim. Kalau yang bukan Muslim, bagi saya pembangunan spiritual itu pun perlu. Betul. Sebab itu tambahan mengaji itu boleh juga pembangunan spiritual untuk yang bukan Muslim. Itu dari segi perbezaan dari segi konten, tapi dari segi pelaksanaan kita menggunakan kaedah permainan, game based learning. Ada tambahan gamification dekat situ, dan kita melibatkan mahasiswa, komuniti, NGO, dan dengan kaedah ini membuatkan kita dapat masalah yang melibatkan apa sebenarnya keperluan anak-anak yang keciciran ini. Kita macam mana kita nak mengajar mengaji, membaca, menulis dengan cara yang lebih dekat. Sebab tu kita libatkan komuniti dan mahasiswa yang ada umur sebaya, kalau mahasiswa, komuniti yang lebih kenal keadaan mereka, masalah situasi mereka. Jadi combination antara kandungan dan juga pelaksanaan itu adalah satu inovasi. Itu secara ringkas lah. Kalau nak cerita lebih detail tu banyak dia. Sebenarnya perkara yang kita laksanakan untuk pembinaan modul pengajaran alternatif. Secara orang kata mudahlah untuk kita faham pendekatan yang dilakukan, antara elemen-elemen penting yang telah pun diterapkan untuk menyampaikan. Ialah sebab bila kita nak mengajar dan mendidik ni, dia perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian. Ya, betul. Kan bergantung pada situasi dan juga golongan tertentu. Jadi mungkin saudara Azam juga ingin berkongsi pengalaman lah untuk bagaimana yalah kita nak mendidik orang, nak berkongsi ilmu sebagainya, perlu ada tarikan. Dan juga bagaimana cara tersebut diaplikasikan khususnya bagi anak-anak kaum Bajau di Laut Sempurna. Bagaimana pengalaman tersebut? Kita tahu yang kanak-kanak ni dia mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi.
diorang rasa ada keinginan yang tinggi. Jadi kita nak tangkap keinginan mereka tu dengan cara kita selitkan pendidikan. Jadi dengan cara selitkan pendidikan ini, kita terhasillah modul game-based learning tersebut. Jadi dalam masa kita nak mengadakan modul berasaskan modul game permainan berasaskan pendidikan, di situ kita boleh dapat nampak keminatan mereka yang tinggi terhadap pendidikan melalui permainan yang kita adakan. Jadi pengalaman yang kami dapat adalah kami aplikasikan juga disebabkan saya pun belajar daripada Jabatan Dakwah. Kami aplikasikan kaedah untuk kami mengajak kanak-kanak ini untuk berdakwah, untuk mengajak ke arah kebaikan dengan menyelitkan elemen-elemen pendidikan dalam permainan. Jadi di situ kami pun mengaplikasikan pengajaran yang kami dapat daripada pembelajaran dan kami laksanakan kepada kanak-kanak ini melalui game-based learning yang kami adakan tu. Okey, jadi itu dia pengalaman daripada Saudara Azam sendirilah, bagaimana untuk menyampaikan, menyebarkan dalam masa yang sama, menyebarkan dakwah sebagainya. Pendidikan yang doktor kongsikan ini juga adalah berkenaan dengan game-based learning. Jadi apa antara bagaimana cara-cara itu diterapkan khusus pada kanak-kanak lah? Adakah mungkin ada usia-usia tertentu, doktor juga? Okey, bila kita cakap tentang game-based learning, saya rasa bukan kanak-kanak je suka main. Kalau kita yang dewasa ni pun kan, kalau ada team building punya program, seronok. Dia juga macam fitrah semula jadi manusia. Jadi apatah lagi kalau anak-anak kecil-kecilan yang mereka ada masalah ekonomi keluarga, masalah keluarga, masalah yang rasa dipinggirkan. Bila kita mendekati mereka dengan cara yang memenuhi keperluan mereka, sebenarnya permainan ini membina motivasi diri mereka. Sebab itu bagaimana kalau kita tanya bagaimana permainan boleh membantu anak-anak keciciran. Yang pertama, mereka ni satu hilang motivasi dan mungkin rasa penghargaan diri mereka rendah. Dengan cara bermain, mereka tidak rasa jauh diri. Tak rasa terpinggir. Tak rasa terpinggir. Mereka pun seronok dan betul-betul yang mungkin kalau dalam kelas tak aktif, yang kat sini dia lah pula sibuknya kan. Jadi benda tu akan meningkatkan motivasi. Satu. Yang keduanya, kita boleh lihat sejauh mana keupayaan mereka. Kalau tadi macam Puan sentuh berkaitan dengan umur, di antara cabaran kita pergi di Sempurna ni ialah mereka tidak mendapat pendidikan yang formal. Tapi mereka mempunyai tahap umur yang berbeza-beza. Daripada umur berapa, Azam? Ada umur 12 tahun. 12 tahun sehingga ke 17 tahun. Jadi itu adalah satu cabaran. Dan kita kena sesuaikan bagaimana permainan kita nak sesuaikan dengan ada elemen pengajaran tetapi berbeza umur. Susah juga tu kan? Susah. 12 ke 17 tahun. Tapi sebabkan bermain, semua orang pun suka main. Betul. Jadi itu memudahkan lagi sebenarnya dan masing-masing sibuk bermain je. Jadi dia fokuslah kepada permainan tersebut kan. Okay, dan antara pendidikan yang diberikan antara subjek yang mungkin doktor boleh kongsikan antaranya? Cuma kalau di Sempurna yang kami bagi ni, kami lebih fokus kepada pengajaran asas-asas keagamaan. Kita ajar fardu ain, kita ada ajar solat takdir, solat, kita ajar tentang berwuduk, mengaji, macam tu. Jadi sebenarnya kalau kita fikirkan macam mana kita nak mengajar solat, mengaji dengan cara bermain. Itu pun disebabkan saya daripada Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insani, basic Akademi Pengajian Islam lah. So kita memang belajar dan kita berlatih mahasiswa kita melatih mahasiswa kita bagaimana kita nak ajarkan agama dengan cara bermain dan membuatkan mereka tidak bosan. Rasa selamat, tiada tekanan. Maksudnya selamat ni tiada tekanan dan sangat menyeronokkan begitu. Ya, betul kan. Sebenarnya benda ni perlu mainkan ramai orang perlukan memainkan peranan yang cukup penting lah untuk menjayakan dan khususnya bagi kanak-kanak keciciran ini kan. Dan terutamanya bagi kawasan-kawasan tertentu lah kan. Jadi perlu untuk komuniti, NGO
mahasiswa sendiri, keterlibatan seperti ini dapat membantu khususnya bagi golongan keciciran. Ialah dalam masa yang sama kita dapat berdakwah juga. Betul. Dan juga kita dapat fokus berkenaan dengan subjek-subjek dan juga pengajaran-pengajaran tertentu kan doktor. Jadi mungkin azamlah pengalaman sendiri untuk menyantuni mereka bersama dengan anak-anak ini. Bagaimana rasa? Dan sebabnya bila kita menyampaikan dakwah itu juga satu kegembiraan lah buat kita kan. Betul. Berjaya untuk menyampaikan dakwah kepada semua. Itu satu. Dan satu lagi kita dapat juga menyebarkan ilmu. Betul. Antara dua perkara yang cukup hebat saya kira. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman lah berkenaan dengan perkara tersebut. Ya. Untuk cara kita berdakwah, kita ada cara yang tersendiri. Dengan setiap golongan tu dia ada cara tersendiri. Dengan golongan yang tu daripada kita pun ada cara kita sendiri. Betul. Dengan golongan kanak-kanak ada cara tersendiri. Ya. Begitu juga dengan kanak-kanak yang, apalagi kanak-kanak yang tanpa kerakyatan ni, macam mana kita nak berdakwah, macam mana kita nak menyantuni mereka dengan cara kita tersendiri. Ya. Dia banyak cara dan kita kena aplikasikan cara tersebut kepada golongan yang tertentu dengan kaedah yang betul. Ya. Jadi apa yang kami dapat, pengalaman yang kami dapatkan, sebab stigma yang kita dengar kepada kanak-kanak tanpa kerakyatan ni, mereka tak ada masa depan macam tu. Tapi sebenarnya bila melihat kami sendiri turun padang ke lapangan, kami terbuka minda, terbuka mata untuk lihat bahawasanya mereka ni bukan tiada masa depan. Mereka dahagakan pendidikan. Jadi salah satu yang saya kagum dengan mereka, kami baru ajar benda tu sedikit, tapi mereka nak lagi. Jadi apa yang kami dapatkan daripada respon daripada mereka tu sangat positif. Sangat baik. Sebab kami faham dan kami yakin bahawasanya mereka pun faham yang pendidikan tu adalah perkakas yang paling ampuh untuk mengubah masa depan mereka. Ya, betul. Jadi daripada kami juga selain dapat mengaplikasikan kaedah dakwah tu terhadap mereka, kaedah pengajaran dengan kaedah inovasi yang modul-modul yang dibina dengan Dr. Syahidah dapat membantu mereka sedikit sebanyak untuk mengukuhkan asas kefahaman Islam itu sendiri. Ya, itu sangat penting ya saya kira kan. Asas agama, asas pendirian kita adalah asasnya adalah agama itu sendiri kan. Pendidikan agama perlu diterapkan kepada semua. Dan sedikitlah mungkin ada di manakah antara menjadi kawasan-kawasan tumpuan selepas ini doktor, secara ringkasnya insya-Allah. Okey. Sebenarnya kita memang nak meluaskan lagi. Maknanya banyak di kawasan-kawasan yang mempunyai anak-anak keciciran ni, yang macam saya kata tadi, mungkin yang ni dia tidak ada dokumen yang sah, tapi lepas ni mungkin yang ada dokumen tapi masih lagi tak dapat nak kecap, tak dapat menulis, membaca, mengira. Macam tadi walaupun kita ajar asas-asas agama, tapi kita ajar juga cara mengeja, membaca daripada modul-modul pengisian konten yang kita ajar itu. Jadi saya rasa di kawasan di seluruh Malaysia tidak ada masalah lah untuk pelaksanaan model ini. Okey, baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nur Syahidah Paat selaku pensyarah kanan di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan juga saudara Muhammad Azamuddin Muhammad Ali merupakan mahasiswa Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Saya doakan moga dimudahkan segala urusan insya-Allah. Moga banyak lagi dakwah dan juga ilmu yang boleh disampaikan kepada masyarakat khususnya rakyat Malaysia. Okey, terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya, dan seterusnya kita nak berhenti berehat seketika. Selepas ini kami akan bawa kepada anda berkenaan dengan meningkatkan kerjaya melalui Recruitment Drive 2024 selepas ini.